لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Yang saya hormati Abang Jamal selaku pengurusi majlis pada malam yang berbahagia ni, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Tuan Haji Omar bin Abdullah, Ahli Jawatankuasa Surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, tidak lupa juga kepada kru-kru rakaman pada malam ni. Sampai 4 dia bawa main benda ni, seriak darah kat kita. Baik tuan-tuan, sebenarnya saya memang duduk biasa dengan buka kitab, tapi sajalah malam ni nak action sikit dengan tuan-tuan. Bawa main laptop sikit kan, baru dia nampak lain sikit. Sebenarnya apa yang tuan-tuan nampak papar di hadapan ni, ini di antara profession saya yang dulu sebelum saya ditukarkan sebagai pegawai tadbir agama kepala batai. Baru dalam seminggu kerja pun baru dalam 3 hari 4 hari macam tu je masuk kerja, kira mesyuarat mesyuarat tak habis-habis. Baik tuan sekalian, sajalah sebagai orang kata apa, pengenalan di antara sesi saya turun ke tempat tuan-tuan sekalian. Mungkin tuan-tuan bisa tengok dah yang kata logo halal ni, cuma kita tak tahu kadang-kadang apa fungsi dia. Dan logo halal ni pun macam-macam tuan sekalian. Jadi menjadi kewajipan kepada saya untuk nak memberikan sedikit pencerahan pada malam ni. InsyaAllah kalau sempat 45 minit Abang Jamal bagi itu, saya rasa tak sempat kot. Lajak sikit-sikit boleh kot lah. Boleh, tak apa, sikit-sikit boleh kot. Yalah, PTA ni kalau lajak, sebab dia ada bentang SOP kat orang kan, tiba-tiba dia lajak pula, hanya punggah kan. Baik tuan-tuan sekalian, okey, logo halal yang tuan-tuan nampak di hadapan ni, ini di antara logo yang terpakai sekarang ni. Maknanya tuan-tuan jangan terkeliru dengan logo-logo halal yang lain. Sama ada ditulis ha, lam, alif, lam, halal ke, ditulis saja macam tu, yang tu semua tidak terpakai. InsyaAllah dalam slide saya ni pun tuan-tuan, sekali kita cerita sikit tentang logo halal. Inilah logo yang diguna pakai sekarang dan diiktiraf di di peringkat negara kita. Malah di negara-negara yang lain pun hampir 42 negara yang mengiktiraf logo halal kita. Baik tuan sekalian, baik, dia bermula dengan ayat ni lah, surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma razaqnakum min halalan tayyibah. Kan Tuhan sebut, kalau tuan-tuan pernah duk belajar dalam surah Al-Baqarah ayat 168 ini, Allah Ta'ala menggunakan kalimah ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Maknanya bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ayat madaniyah yang diturunkan di Madinah. Bermakna ayat itu dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi dalam persoalan halal ni tuan-tuan, Allah Ta'ala khususkan, Allah Ta'ala umumkan ayat tu, ya ayuhan nas. Makna dia orang Islam ke, orang bukan Islam ke, Allah Ta'ala suruh juga cari. Makanlah, kulu mimma razaqnakum min halalan tayyibah. Makanlah apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu, halalan tayyibah. Itu maksud dia tu, halal dan juga tayyibah. Apa kegunaan macam JAKIM sekarang ni, apa kegunaan logo ni? Kadang-kadang cerita bab halal, semua orang kata kami memang dah halal pun, orang Islam halal. Jadi daripada segi tayyiban itulah maka tercetusnya yang dikatakan satu standard halal yang dibuat oleh pihak JAKIM, tayyiban tu. Kalau halal semua halal. Tuan-tuan buat makanan takkan tak halal kan. Nasi lemak kita duk beli di penaga ni pun, mana ada cok halal. Dia tak bermakna bila tak ada cok halal bukan bermakna benda tu haram, bukan maksud dia macam tu. Tetapi sekurang-kurangnya tayyiban itu terjaga, itu maksud dia. Macam mana tayyiban tu terjaga? Mari kita tengok siri ni sampai habis insya-Allah. Baik tuan-tuan, dalam ayat ni juga saya nak huraikan sikit. Saya berada di bahagian pengurusan halal hampir 2 tahun. Sebelum daripada tu pun memang saya pun tak tahu tentang halal ni. Cuma kita boleh cerita, carilah makanan yang halal, carilah makanan yang halal. Tetapi secara dalamnya itu kita tak tahu. Bila saya masuk ke bahagian ni, ke bahagian pengurusan ni, baru kita tahu rupanya cerita bab halal tu cukup banyak. Bukan hanya daripada segi makanan,
Tetapi daripada segi premis makanan, daripada segi logistik, tu tuan-tuan tengok akan ada lori tiba-tiba ada logo halal. Betul tuan-tuan sekalian. Mereka ambil pasal apa? Pasal lori itu hanya dikhususkan untuk membawa barang-barang yang halal saja. Bukan makna ada logo halal kita boleh pergi tokak lori tu. Tu bukan dia tu. Lepas tu apa lagi tuan-tuan? Barang kegunaan, kita duk guna berus gigi. Sebab apa? Sebab berus, contoh dia bulu ni, dia terdedah kepada bulu binatang. Kan? Bulu binatang. Antara dia yang paling bagus sekali bulu ni adalah bulu balik bayar lah. Sebut tu tak apa nak cantik. Kan? Bulu khinzir lah mudah kita kata. Yang tu. Kan? Bukan dekat tu saja. Barang gunaan kita, kasut-kasut yang kita beli, kasut yang mahal dan sebagainya, kita tak tahu kulit apa. InsyaAllah sagi dalam ni ada sikit mengenai macam mana kita nak kenal yang kata kulit yang diperbuat daripada khinzir ni. Baik, yang ketiga daripada ayat ni juga saya nak sebut juga, sayangnya orang Islam dia tidak mengambil peluang kepada halal ni. Dia duk nampak dia ada halal, dia kata nak halal, buat apa lagi dia tak ambil peluang. Jadi yang banyak mengambil peluang ini adalah orang bukan Islam. Tuan-tuan tahu tak, di Malaysia kita hampir 70% pemegang sijil halal itu adalah orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam, mereka ambil sebab mereka nampak kelebihan benda ni. Mereka nampak bila ada logo halal, orang percaya. Bila ada logo halal, orang akan makan tanpa was-was. Kelang di Lahang Kepak, kelang bihun bihu tu, yang banyak orang Islam kita duk kerja di situ. Ni kelang Cina ni, kita bubuh macam tu. Tuan-tuan, Cina tahun 2020 dengan tahun 1957 tak sama. Tahun 1957 mereka lah buat kerja, mereka lah yang buat mi, mereka lah yang buat bihun, mereka lah yang buat berbola ikan dan sebagainya, bola apa semua mereka buat. Lah ni tahun 2020 mereka duduk tahu nak, mereka duduk dalam pejabat je. Yang buat kerja siapa tuan-tuan sekalian? Makcik-makcik kita yang duduk di Guang Tuan Syed, yang duduk di Lahang Kepak, yang duduk, mereka ni lah yang duduk buat. Jadi maknanya produk tu produk orang bukan Islam ke produk orang Islam? Produk orang Islam yang buat. Cuma toke dia tu adalah bukan Islam. Itu maksud dia. Yang kita dah nampak, oh ni barangan ni barangan orang bukan Islam, non-Muslim kan. Jadi jangan kita beli. Sedangkan yang buat kerja tu apa? Orang-orang yang di kalangan kita, orang Islam yang buat kerja, toke-toke besar ni, dia duduk dalam pejabat, dia tulis ya. Betul sekalian. Itu cerita dia macam tu. Baik. Jadi kalau kalau kita tak ambil peluang ni tuan-tuan sekalian, maka peluang ni diambil oleh orang lain. Hatta ketika mana 2000 sebelum daripada ni, 3 tahun sebelum daripada ni, kan ada satu pergolakan politik di Timur Tengah yang mana negara Qatar kalau tak silap saya diboikot oleh negara-negara Islam yang lain. Mereka minta tolong kepada Malaysia daripada segi ekonomi untuk makanan dan sebagainya, suruh support mereka. Tetapi dengan syarat, tuan-tuan, dengan syarat apa dia? Makanan yang masuk ke Qatar haruslah mendapat pensijilan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Berapa? Allahu Akbar kan? Kita support. Jadi kita dapat. Baik tuan sekalian. Yang ni huraian daripada ayat surah Al-Baqarah tadi juga. Surah Al-Maidah, diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan tidak menggunakan nama Allah, mati tercekik, dipukul, jatuh belaga dan sebagainya, sampailah habis ayat. Tuan-tuan, yang kata bangkai ataupun yang kata daging ataupun darah, kan kita duk makan, ada satu istilah, kalau ada sahabat saya dia tak main kat malam ni, tuan-tuan tahu ada buat berbola ikan tu. Berbola ikan tu dia nak bagi pejai betul-betul tuan-tuan sekalian. Dia ada satu, saya pun lupa lah, seminggu dah tinggal halal ni lupa. Ada satu ramuan yang dimasukkan ke dalam tu, rupa-rupanya ramuan itu diperbuat daripada darah untuk nak bagi pejai berbola ikan tu. Jadi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia duk cari juga benda yang lain yang boleh menggantikan ramuan tu. Nama apa? Surimi nama dia. Minta maaf sebut. Kalau orang perempuan dia tahu surimi. Ramuan tu dimasukkan ke dalam berbola ikan yang nak bagi sedap. Kan kita makan bakso. Ada bola ikan tu kita tokok-tokok. Amboi syok, sungguh kunyah lah. Sopa kunyah singgama. Kan itu surimi tu. Jadi benda surimi tu tuan-tuan sekalian, kalau di Jepun lagi sekan. Mereka buat surimi itu diperbuat daripada plasenta, daripada uri, tuan-tuan sekalian, uri orang tu. Rupanya di sana boleh jual uri orang. Jangan duk buang macam tu ya.
kan. Kita di sini memang tak makan lah benda tu, benda haram, tapi mereka di sana makan, mereka kaji, mereka buat benda tu. Jadi ada benda, ada logo halal ni lah yang menapis semua benda-benda yang syubhah. Sebab Nabi sebut, Nabi kata innal halala bayyin wal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Masalah yang tak jelas ni apa? Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara halal dan haram, ada di tengah-tengah itu adalah benda yang syubhat. Benda syubhat ni benda yang tak tahu, boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Macam mana pengalaman saya tahun 2006 pergi ke Indonesia, sambung belajar di sana dulu ni. Bila sambung belajar di sana, kita tengok semua orang sopa aja. Yang buat bakso sopa aja, yang buat nasi padang sopa aja. Tengok Islam kedak mereka ni. Dia jadi benda tu benda syubhat. Islam tak? Kalau kita syubhat macam tu, Nabi kata lebih baik dijauhi, tinggalkanlah. Pasal apa? Takut terjatuh kepada yang haram. Tuan sekalian, itu cerita. Baik, halal ataupun tidak halal. Baik, apa makna halal? Ma ahallallah. Halal ni benda yang dihalalkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Haram ni adalah benda yang haram, yang disebut jelas di dalam Al-Quran tentang pengharaman. Kita nak mengharamkan sesuatu, tuan-tuan sekalian, mestilah berdasarkan kepada qarinah ataupun kepada ayat yang menceritakan tentang haramnya sesuatu benda ni. Baru ni tuan-tuan sekalian, mereka buat permohonan, bukan pun ni tahun lepas, mereka buat permohonan untuk nak buat kapsul daripada lendir lintah. Lendir lintah mereka nak buat kapsul. Sebab apa? Sebab lintah tu dia boleh bagi cepat kering luka-luka, dia macam lebih kurang pilih kawan juga. Jadi tanyalah kepada kita. Bila tanya kepada kita, kita tak ada lagi hukum sebelum daripada tu. Jadi bahagian halal pun buat satu retas kerja dan hantar kepada jawatan kuasa fatwa. Maka jawatan kuasa fatwa pun mereka bersidang berdasarkan kepada hukum yang sebelum ni memang tak ada hukum tu, dan lendir lintah tu pun tidak mempunyai apa-apa, orang kata apa, mudarat. Maka dia jatuh kepada mubah. Mubah ni apa dia? Al-aslu al-asyaul ibaha. Sesuatu benda tu dia dikira sebagai mubah, sebagai harus sebelum datangnya pengharaman ke atas dia. Jadi benda tu diperbolehkan, tuan-tuan sekalian. Banyak benda ni dalam industri halal ni banyak. Rupanya lebih dalam. Antara dia yang selalu orang perempuan kita pakai, anak-anak kita pakai, dia jenis orang kata apa, macam lotion muka dan sebagainya, pencuci muka dan sebagainya, benda-benda yang macam tu. Kan? Rupanya benda tu dah meluas dah soal halal ni. Baik, lepas tu benda yang syubhah, benda yang tidak jelas, ada kekeliruan di antara halal ataupun haram. Manakala tayyiban pula adalah sesuatu yang halal, yang bersifat baik dan juga bersifat elok. Tayyiban tu lah. Baik, saya bagi contoh. Contoh ni contoh biasalah, saya orang kampung. Kan? Contoh dia, ada satu makcik ni, dia buat cucuk badak kan. Dia buat cucuk badak tuan sekalian. Bila dia buat cucuk badak apa semua, halal lah cucuk badak dia tu. Tiba-tiba cucuk badak dia tu terjatuh di bawah lantai. Bila jatuh bawah lantai, dia pun ambil, dia gabui, dia beluk-beluk, dia pergi jual. Kita tahu tak tahu? Kita tak tahu. Tetapi adakah perbuatan dia tu halal ataupun haram? Benda tu halal, cuma tayyiban tu tak ada. Pasal dia tak jaga benda tu. Yang kita nak tengok ni, tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi benda-benda yang macam ni yang perlu kita luaskan. Baik, ini di antara makanan-makanan yang terlibat dengan benda-benda yang haram ni. Adalah unsur-unsur yang kata unsur-unsur khinzir tu ada. Macam apa, marshmallow tuan sekalian. Kita duduk jumpa ni, ramai orang suka cari di kedai-kedai bakery dan sebagainya. Anak-anak kita suka makan marshmallow ni. Kan? Bila di panel tu, panel persijilan halal, duduk mereka memberikan maklumat, susah nak dapat marshmallow yang ada halal. Susah dapat. Kita orang tua-tua kita tak makan belum kan hak makan ni budak-budak muda Sebab apa? Makanan ni
Apa yang kita makan itulah yang akan menjadi diri kita. Kan itu ada satu istilah orang putih, dia kata apa? Dia kata apa yang kamu makan itulah kamu. Maknanya kalau kita makan benda-benda yang tak elok, itulah kita yang akan menjadi darah daging. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kullul lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka nerakalah tempat dia. Hak tumbuh nabata min haram, yang tumbuh daging, itulah yang menyebabkan dan menjadikan sifat kita tu macam mana, tuan-tuan sekalian. Baik, ini di antara dia lah. Baik, kenapa kita perlu makan makanan yang halal? Supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ni tuan-tuan pernah dengar satu hadis Nabi SAW, hadis sahih, macam mana satu orang yang berjalan di tengah padang pasir, tiba-tiba dia tak ada tempat untuk dia nak tuju. Dia angkat tangan, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tiba-tiba Allah Ta'ala menyatakan, wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Dia makan makanan yang haram, dia pakai pakaian yang haram, dia minum minuman yang haram, dia suka ambil benda-benda yang haram, fa anna yustajabu lah. Tuhan kata, macam mana aku nak mustajabkan doa dia? Kan? Tentang minta maaf saya sebutlah. Kita cuba muhasabah tengok. Tadi Tok Imam kita duk baca doa di belakang. Apa perasaan kita yang mengaminkan doa tu? Nampak tak? Amin, amin. Dia tengok, sejuk lah sambil duk amin tu. Sejuk lah, nyamuk ketit ke. Tentu nampak dah, kita tak dapat menghayati doa tu. Wallahu ta'ala alam macam mana. Kadang-kadang bukan di sini tempat lain, kadang-kadang imam sendiri pun dia hanya sekadar membaca, tapi dia tak dapat menghayati doa tu. Kan, ini tuan, berapa puluh tahun punya kita duk baca, kita pernah fikir lah. Kan, itu benda-benda yang macam tu. Kemungkinan besar ada unsur-unsur yang haram yang kita ambil. Itu cerita dia. Baik, lepas tu amal ibadat kita diterima oleh Allah. Sebab tu kita kena cari benda yang halal, membentuk darah daging yang baik dalam badan, sihat tubuh badan, cerdas akal fikiran, selamat daripada siksaan api neraka. Kan Allah Ta'ala kata tadi, fannaru aula bih, nerakalah tempat dia kalau kita ambil benda yang haram. Haram ni tuan-tuan, dia ada dua. Tuan-tuan duk mengaji fiqh, dia kata tahu haram tu ada dua. Haram aini, haram hukmi. Kan? Haram aini, haram hukmi. Haram ain ni apa dia? Contoh dia macam babi, kan? Hari itu sebut cerita tentang Cadbury. Kan Cadbury kata ada DNA babi lah apa semua. Kita dah makan dah. Pergi tanya ustaz, saya dah makan DNA tu ustaz, macam mana nak kena minum air tanah ke? Dia tanya ustaz tu, kan? Yang tu haram, haram hukum, haram ainin, ain tu haram. Tapi daripada segi haram hukmi ni tak pernah orang duk bincang pun. Apa dia tuan-tuan sekalian? Main nombor ekor, haram hukmi ya tu. Nampak tak? Kita kata nombor tu haram, dia kata, tapi aku beli makanan yang halal. Aku beli kat tu haji tu kan, nasi lemak dia kata halal kan, haram ke mana? Itu haram hukmi. Rasuah kita tak bincang pun, riba kita tak bincang pun, judi kita tak bincang. Kita nampak tak? Kan, itu cerita dia. Itu daripada segi haram hukum dia tu. Kalau ain tu selalu bincang, ain ni kita tentang betul-betul lah. Kan, yang ni bukan orang Islam buat, lawan. Hak ni apa nama, main daripada babi, lawan. Main tang duit nombor ekor, senyap. Contoh lagu tu, kan? Marah kat saya kan ni? Dah, baik. Lepas tu tuan-tuan sekalian, mudah menerima dan menghafal pelajaran, kita mudah terima, hati kita tak liak. Yang ni yang ulama-ulama dulu dia cukup jaga soal-soal makan, tuan-tuan sekalian. Cukup jaga. Hatta kita nak kutip ulam kat tepi rumah, kita pun tengok betul-betul dalam tanah rumah kita ke tanah orang. Tentu pernah dengar cerita tentang Imam Syafi'i macam mana dia jaga, Imam Hanbali macam mana dia jaga makanan mereka. Kan? Sampai ke tahap tu. Dan memberikan kebaikan rohani dan juga jasmani. Yang ni saya ringkas-ringkaskan lah. Baik, ciri-ciri makanan yang halal. Yang pertama, tiada dalil yang mengharamkannya. Tak ada dalil yang kata benda tu haram. Satu. Yang kedua, benda tu bersih dan tidak memudaratkan, halal. Yang ketiga, tumbuhan yang tidak beracun, halal. Allah sekalian. Yang keempat, binatang yang halal dan juga disembelih. Kan? Tuan-tuan kan selalu duduk makan, siapa yang ada sakit jantung tu duduk makan apa? Kapsul lah. Jenis-jenis kapsul tu. Cuma kita di Pulau Pinang ni cuma satu saja yang dalam pengetahuan saya, kapsul yang ada halal iaitu daripada Nasme kapsul tu. Yang tu diambil daripada India dan diperbuat daripada apa nama, orang panggil anak lembu, tuan sekalian. Kapsul tu daripada lembu.
Dan nak tengok juga kalau daripada lembu, lembu tu sembelih ke ataupun tidak. Kapsul ni ada 3. Satu lembu, satu khinzir, satu lagi daripada ikan. Daripada ikan untuk dijadikan kapsul hak kita makan tu. Jadi kulit-kulit kapsul tu lah. Allah Ustaz, darurat Ustaz, makan bila kita dok kira darurat dia, sedangkan ruang untuk kita mencari yang halal masih lagi terbuka. Mau tak mau kita aja. Kan, bila kita ingat ubat balun, bila kira apa benda darurat kan, ad-darurah tubihul mazhurat. Darurat ni menghalalkan benda-benda yang diharamkan. Kita pegang yang tu terus. Itulah muftinya kita ni, tuan-tuan sekalian. Hebatnya kita ni. Macam itu orang kata ubat sakit penat. Siapa ada penat tu ubat sakit daripada anak tikui hak merah. Gamak dah tuan-tuan nak makan anak tikui tu. Saya orang kampung saya, dia makan tunggu tak tahu. Dia makan tak tahu, duduk lepas tu saya balik kampung tak jumpa dah dia. Orang kata meninggal dah. Tu makan anak tikui hak merah. Tak tahu lah dia makan untuk ubat sakit apa, ubat penat. Macam-macam lah petua orang bagi kat kita. Baik, ini halal yang kata logo halal ni, dia akan cek bukan hanya daripada kebersihan, tetapi dia juga akan cek daripada segi keselamatan. Keselamatan dia ada 2. Satu, keselamatan produk tu, makanan tu. Yang kedua, keselamatan daripada segi orang yang membuat produk tu. Pasal tu kalau ada logo halal, dia nak buat sesuatu benda, dia kena pakai glove macam mana tuan-tuan duk pakai lah ni, dia kena pakai mask, dia kena pakai scarf atas kepala tu kan. Itu daripada segi keselamatan. Dan dia kalau dia ada kontak terus, direct kontak dengan makanan, dia kena ambil typhoid. Cucuk apa orang panggil suntikan anti typhoid tu, dia kena ambil tuan-tuan sekalian. Jadi yang tu, yang kata keselamatan tu, dia bukan boleh terus buat kerja macam tu, dia tak boleh. Boleh faham tuan sekalian? Baik agak ni lah, agak blur-blur sikit aku tapi tak apa, bagi mudah-mudahan kita boleh faham insya-Allah. Baik, ini ciri-ciri makanan yang haram. Binatang dia halal, tetapi bila dia disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Ta'ala, benda tu jadi haram. Kita buat korban baru ni tak sebut nama Allah, buat korban kepada orang kata apa, tok apa, kepada tok nenek mana agak jenis-jenis yang ini, itu benda tu haram. Segala jenis bangkai khinzir, anjing dan keturunan keduanya. Lepas tu makanan yang beracun yang boleh mendatangkan kemudaratan dan juga penyakit. Itu ciri-ciri makanan yang haram. Lepas tu memakan harta anak yatim, ini contoh sikit lah yang kata haram daripada segi hukum, tuan-tuan sekalian. Okey, baik, keburukan makan makanan yang haram, hati tertutup daripada terima hidayah daripada Allah. Kan bila makan benda haram ni memang macam itulah. Lepas tu yang kedua, ibadat dikerjakan tidak diterima Allah, susah nak terima ilmu pengetahuan. Pasal Imam Waqi' disebut kepada Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu nur wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya yang datang daripada Allah, dan cahaya yang datang daripada Allah tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang membuat benda-benda yang haram, benda-benda maksiat, makan makanan yang haram. Dilaknat oleh Allah dan diazab di hari akhirat kelak. Baik tuan-tuan sekalian. Okey, ini kelebihan Allah Ta'ala menjadikan yang kata khinzir ni, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok banyak mana benda yang boleh diperbuat daripada khinzir. Banyak. Kan kita tengok daripada segi bulu dia boleh buat beruih gigi. Bulu dia boleh buat beruih biskut. Kan kita tengok kedai-kedai di kedai kek dan sebagainya tu yang mereka duk guna beruih, tuan-tuan sekalian, nak bagi licin kek tu. Kita tengok, cantiknya kek ni, rupanya dibuat daripada paklung ni rupanya. Kan? Lepas tu dia boleh buat tepung yang berprotein tinggi. Tepung, tuan-tuan sekalian, bagusnya kita duk makan roti canai. Kan? Rupanya daripada dia jaket yang berbulu dan sebagainya. Lepas tu kulit dia boleh buat beg tangan, boleh buat dompet, boleh buat kasut, boleh buat jaket kulit. Dan dia juga boleh jadikan kolagen. Kan lah ni orang duk makan kolagen lah apa semua. Daripada segi kosmetik, sarung sausage itu diperbuat daripada dia. Lepas tu tulang pula boleh buat ubat gigi, boleh buat susu, gelatin dia tu, yogurt, aiskrim, mentega, jus margarin dalam minuman dan sebagainya. Tu banyaklah cerita dia. Darah dia boleh buat sosis, vaksin, tablet, betul media fermentasi, macam-macam kan. Organ, daging, lemak dia semua ada.
Dia kalau ikut yang kata ni, dia ada 185 kegunaan babi yang perlu kita tahu. Tak perlu tahu lah apa guna, cuma kita tahu 185. Agak-agak tuan-tuan sekalian, manusia ni kegunaan dia ada 185. Maknanya kita duk marah kat babi kata manusia sungguh. Hampa duk kata kami babi 185 punya kegunaan. Hampa manusia kalau mati sekupang duit pun tak guna. Tidak sekalian. Agak-agak kita ni berguna lah. Tak berguna sekupang duit pun. Tu pun duk rasa sombong, la ilaha illallah. Tuan-tuan, hak mana ada sombong, tangkap gambar ni buat dalam grup. Hampa jangan duk sombong sangat. Babi 185 kegunaan boleh berguna. Hampa hak sombong, satu pun tak boleh guna. Tak ada guna, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita berhati-hati. Baik, ni kenalilah ciri-ciri bulu babi. Yang pertama dia kerai. Sini dia ada apa? Aircon safe ada kot ni kah? Aircon safe, DIY lah apa semua. Kan tuan-tuan tengok, mereka tak declare dekat situ. Mereka cuma letak ini adalah bulu binatang. Mereka letak macam tu. Bulu cat kita, bulu apa kan, tuan-tuan sekalian benda-benda tu. Tu cat, tak apalah nak guna cat, guna apalah. Cuma masalah dia tu tak seronok lah bila kita guna, tuan-tuan sekalian. Sebab dia ada kontak dengan kita. Cat tu mungkinlah sentuh dengan kita dan sebagainya. Ni ciri-ciri dia. Lepas tu dia bercabang pada hujung dia. Tuan-tuan tengok yang dekat bawah tu, hujung sekali tu. Yang ni beruih ni selalunya tuan-tuan tengok di mana? Di meja solek dalam bilik kita. Tidak, bini kita duk ambil nak bagi merah muka kan, merah muka. Mai kat kita boboh siku merah kan dia duk ambil dolar. Kalau dulu kan kedai gunting rambut Melo dulu tak tahulah Melo tu duk ada kan. Dia nak cukur ni, dia ambil tu dia haji. Itu mau cukur cukur. Dia bubuh kita pun rasa sejuk, lena mengerah kita pun. Dia pun duk cukur. Banyak syok. Lepas tu dia kepak kepala kita sikit. Cantik macam tu lah. Tak masalah nak bulu tu kan. Tu rupanya hal tu dia bulu tu. Dia bulu tu bila kita potong, kita bulu babi potong, dia tak boleh duduk lama, dia akan bercabang. Kita potong pula, dia akan bercabang. Dia jenis bulu macam tu. Kan. Lepas tu rupa bentuk fizikal dia bercabang 3. Dia selalunya 2 ataupun 3 cabang dia. Dan bau dia seperti rambut terbakar. Tuan-tuan jangan nak pergi bakar pula lagi beruih di DIY pula. Ambil pergi bakar. Tokai kata apa pasal you bakar? Tak nak test babi ke dah. Tokai kata babi betul lah you. Contoh marah kat kita. Okey. Baik tuan-tuan, yang tu pada bulu. Kita tengok pada kulit pula. Kulit dia mempunyai 3 titik yang berlubang. Dan setiap lubang tersebut terdapat sehelai bulu yang keluar ataupun tumbuh pada salah satu bulu tersebut bercabang 3 pada bahagian ujungnya. Baik. Persatuan Pengguna Islam, Datuk Nazim Jaafar kan, terus kan. Depa research benda ni. Depa tak ambil benda tu tapi depa terus buat penelitian. Rupanya tuan-tuan sekalian, kasut yang kita duk beli pi pejabat dan sebagainya, kasut tu dalam tu hak nak bagi lembut tu tuan-tuan diperbuat daripada kulit lembu. Bila koyak kulit lembu tu, dia akan nampak, hak tuan-tuan nampak di tengah tu, dia nampak 3 titik tu. Kan. Tak apalah nak pakai, tak ada masalah apa. Cuma tak seronok lah benda najis tu ada kat kita ni. Kan. Tu kira pergi pejabat, kira nak terajang orang ya. Kan. Pasal benda najis tu ada di kaki. Contoh macam tu lah. Okey. Baik, tuan boleh faham lah. Lepas tu beg tangan, hak sebelah ni beg tangan lah ni. Kan keluar pergi mana, pergi siam ke pergi mana, teringin nak beli, bini dah abang dah WhatsApp kat kita, abang pergi berjalan tu jangan lupa beli beg tangan sana bagai-bagai. Kita pun tangkap 2-3 beg tangan bawa balik. Dia pun pakai apa semua. Rupanya duk tanggung babi rupanya. Saya sebut perkataan ni boleh ke? Dengar kacang kasar babi tu. Kalau khinzir ni dengar nampak mulia sikit kan. Kan babi ni nampak kasar. Biarlah. Kalau orang Kuala Lumpur sebut babi tak kasar. Babi sebut tak kasar. Tapi main orang Penaga sebut nampak kasar. Babi tu ya tu kasar. Ini lebih lagi lah, lebih lagi. Baik. Kalau kita tengok pig skin ni ataupun kulit yang kata kulit khinzir ataupun kulit babi ni tuan-tuan sekalian, macam di kedai-kedai kasut yang mahal-mahal, macam di Sunway pun ada. Kalau tuan-tuan perasan masuk Sunway tu, betul-betul Sunway tu ada apa nama dia tau. Yang tu dia ada kasut Adidas lah, kasut apa-apa semua. Tuan-tuan pergi masuk dalam tu, dia akan tulis tepi tu warna-warna pink. Cek tengok.
Baru ni kami turun ke PDN. Di situlah kebetulan ada aduan kata kasut tu diperbuat daripada kulit khinzir tetapi mereka tak declare. Itu menjadi satu kesalahan di bawah Akta Perdagangan. Sebelum nak beli tengok logo tepi ni. Kalau dia kata kasut ni adalah kasut kulit babi, tentu tak payah pakai. Boleh faham? Baik, itu cerita dah. Baik, saya ringkaskanlah sebab kita pun maghrib. Ni cerita dia ni. Tuan-tuan nampak tak tu? Yang di tengah tu, yang ni selalunya orang duk pakai duk buat lukisan dan sebagainya. Anak-anak kita yang ambil pendidikan seni di sekolah, ada lagi tahu, saya pun tak tahu lah. Zaman saya kalau pendidikan seni kan duk lukis apa semua. Beli kan ni? Kita pun kira beli. Tak tengok lah tak apa Dia kata, yo, hak ni bulu babi ni, kata hang pakai tu dah, hang mau tak mau? Tanya dia. Aku sikit punya nak beli, sakit kepala satu pernaga aku pusing tak jumpa. Duk buat ustaz pula. Kita marah anak kita pula. Hanya nak buat ustaz, dia kata. Dia pun guna tuan sekalian. Okey, itulah di antara dia. Lepas tu yang tengah tu, yang bawah tu beri gigi tu. Hang nampak putih, tak apa nak jelas kemak dia tu, beri gigi. Dia panggil apa? Bresel ke apa? Tutuhakan bresel dia begitu. Baik, yang ni bahan-bahan yang haram selain daripada khinzir. Okey, tuan-tuan tengok, kita cari tang mana? Manusia lah. Manusia ada ya, ada juga kegunaan manusia yang kata tak ada. Okey, embrio bayi yang digugurkan, embrio ni orang panggil apa ni lah apa, kantung tu lah kan. Kantung hak budak tu boleh buat apa tuan sekalian? Boleh buat kosmetik. Kosmetik rupanya. Lepas tu boleh buat ubat gairah seks. Kan hak mana kita tengok pelekat kot tiang-tiang elektrik tu kan. Lepas tu apa dia, ubat awet muda. Tuan makan yang tu kan, nampak ori komentar sekali dengan kantung tu. Kita pun ambil lah, buat bila roti canai ke apa kan, makan. Dan awet muda. Baik, organ manusia, rambut manusia tuan sekarang boleh buat apa? Rambut tu boleh buat tepung yang berprotein tinggi. Rambut kita ni. Pasal itu tuan-tuan, bila kerak rambut di Serimun, cuba tanya Serimun hantar ke mana? Tahu Serimun? Kedai rambut India yang ada pusing-pusing tu, yang masuk dalam tu dia kata mau kepak kepala. Kepak kepala, yang tu tak miss punya. Tuan-tuan tengok, agak-agak rambut tu dia pintak ke mana? Rupanya dia hantar di perai buat tepung bagi kita makan. Contoh lagi tuan-tuan, kata sungguh mampu saya. Contoh. Saya takut isu orang roti canai marah saya mampu. Sebab tu siapa haba roti canai cari yang ada logo lah. Jangan duk pakai main ni, ada nampak cap rose ke, cap apa nama, cap orang panggil apa, cap jagung ke apa ke, dia kira balun dia kata murah dan sebagainya. Tu di antara dia kan. Baik, lepas tu bangkai haiwan, khamar dan sebagainya, itulah tak apa. Okey. Baik, yang ni yang saya ni lah. Ni gambar ambon tak ni bukan nak tunjuk nak bagi tuan-tuan buat gairah seks apa semua dah. Gambar ni tengok sekali lagi kan, tuan-tuan tengok buat macam tak tengok sudah. Yang ni tuan-tuan, kalau macam ni kita takkan bagi persejilan halal. Walaupun dia pakai apron depan dan sebagainya, takkan dapat. Tuan-tuan tengok kedai mana ada logo halal, tiba-tiba dia pakai macam ni kan. Ni memang kita takkan bagi. Baik, ni tuan-tuan tengoklah, jual apa, dijual kotiau ni, jual kotiau, kasut pun tak pakai bawah tu, kita pun tak tahu. Baik, ni lepas daripada ni gambar yang lagi dahsyat ni tuan-tuan sekalian. Ni di Pulau Pinang, bukan di Pulau Kazambo. Tuan-tuan nampak ada tu kelang bihun, tang mana jangan tanya saya. Tuan-tuan nampak tak kelang bihun? Lagu tu ya dia buat. Kita bagus punya bihun sup lah, bihun gerbong lah, apalah. Kita duk telan cantik punya, belahak tak habis-habis. Tuan-tuan tengok je lah. Yang ni gambar ni memang kami turun sendiri lah. Saya memang bahagian pemantauan dan penguasaan, kita turun sendiri. Sebab itulah bila orang dapat logo halal, dia takkan lepas daripada pemantauan. Kita akan turun. Sebab pemantauan ataupun civilian audit ni yang kita buat ni tuan-tuan sekalian, kita takkan maklum kepada dia, kita akan turun macam tu. Kalau macam ni, kemungkinan sijil dia akan ditarik dan dia akan kena penalti. Pasal apa? Pasal dia melanggar yang kata manual prosedur persijilan halal. Dia letak kat bawah tu ya. Duk dalam plastik, tuan-tuan mana nak tanya lah, betul tak? Kita pergi beli tu plastik, kita nak tanya, okey, ni bihun ni agak-agak duduk dalam lantai ke apa kah? Nak tanya ke? Tobat lahum tak tanya Kira balik hantar di rumah, hang buat sikit bagi bagus sikit bihun Singapura ke apa kah? Bini kita buat bihun Bangladesh mah bagi kita. Tuan tengok tu cara tu dia buat mi sanggui, apa duduk macam tu. Ini di antara dia lah. Okey.
Ni buat bawang tuan sekalian. Tak tahu bawang ni, Allah, pengalaman saya cerita habis sikit lah. Di Kelang Bukit Tengah, tapi Kelang tu dah dapat halal dah. Saya masuk Kelang tu terkejut. Rupanya hantu siang rupanya ada. Bangladesh putih salah. Rupanya dia duduk buat, dia duduk main dengan tepung. Saya rasa dia berenang dalam tepung kot. Dia keluar ayah apa, kita daripada halal. Apa halal dia buat lagu tu tuan sekalian. Ya Allah, tu bawang goreng tu. Kan, kita pun makan. Ni antara ada ni. Ni tempat-tempat ni sebelah Tanjung teman-teman. Sekalian, tuan nampak gemak nombor 2 tu, dia buat hak ni, dia buat rupuk. Dia buat krepek ubi, tapi dia buat celah dengan bilik ayam. Tuan-tuan pasal celah bilik ayam. Agak-agak kalau kedai, kalau barang tak cukup, dia buat dalam bilik ayam tu. Kan, dia buat store bilik ayam tu. Tapi tempat tu lah store dia juga. Kan, dia berak apa semua, dia buat tu. Ni yang ni lah tuan sekalian. Baik, ni tengok. Baik, saya tunjuk gambar sikit lah. Ni saya ni, badan steady ni. Dulu. Ni Kelang, ni sebuah Kelang ayam, Kelang buat ayam. Hak mai kepada kita dalam keadaan loose dah. Mai kat kita ni, mai ke market jual apa semua ni. Tuan sekalian, mai tu kita apa tak tahu, tak putui. Tempat dia mai kat kita, dia dah potong siap dah. Saya masuk, tengoklah. Hak ni kami buat operasi, malam kami buat operasi sebab dia buat lebih kurang dalam 10,000 hingga ke 15,000. Kita nak berhenti dah kan? Tuan-tuan nak berhenti dah kan? Betul kan? Boleh main lagi, saya lari dulu. Tuan-tuan jangan lari, tak payah pakai duk tunjuk saya. Dia ni orang nak semayang, dia ni duk ceramah lebih. Mampus saya. Saya baru jadi PTA, tuan-tuan jangan buat leceh. Boleh kita sambung lah? Sikit kita sambung. Baik, tuan sekalian. Kami pergi. Hak ni mereka tunggu untuk pemborong ambil dan dibawa ke market masing-masing. Macam di Majlis Bandaraya Pulau Pinang, kalau tak silap saya, di sebelah sana MBPP, mereka membenarkan untuk sembelih di market. Sedangkan kita MBSP tidak membenarkan, hanya membenarkan ke pusat-pusat sembelih saja. Kan? Jadi dia ambil yang tu lah. Ke Kelang-Kelang pusat-pusat sembelih dia ambil. Hak mana yang ni yang tidak ada halal, maksudnya dia tak ambil segi halal tu. Kan? Baik, kita tengok orang dalam tu jangan buat aja. Minta maaf lah kalau tuan-tuan kena muka tu, saya minta maaf lah. Yang ni kita ambil tahun lepas punya cerita. Tapi alhamdulillah Kelang ni pun dah dapat halal apa semua dah. Dan tengok. Ini tempat dia. Tuan-tuan rasa tak bawah dia tu? Bawah dia tu hampir sejengkai dalam tu. Tai ayam dengan ayam apa bercampur dengan darah. Saya pergi pula pakai kasut sport tu. Pijak-pijak rendam sampai bergulali. Berasa sejuk. Masuk dalam kereta, seminggu tak hilang boyang. Allahu Rabbi tabarakallah. Ni tempat dia, betapa sempitnya tempat dia. Dia letak atas conveyor tu kan, dia ambil ayam hidup, dia letak atas conveyor tu, ayam tu berjalan apa semua. Lepas tu hujung tu lah, tuan-tuan nampak kat tengah tu, hujung tu lah dia akan sembelih. Dia mai dia sembelih, dia mai dia sembelih, dia mai dia sembelih. Mula-mula dia sembelih tu betul sekali macam tu. Ayam dia tu dia letakkan dalam bekas tu. Kan dia tak. Sebenarnya benda tu tak ada apa pun, tapi kita dalam halal kita menitik berat kan. Pisau ni lepas kita sembelih, kita kena basuh. Lepas tu sembelih, kita kena basuh. Sembelih kita kena basuh. Kalau macam tu, dia kira dia rendam dalam tu, benda tu kalau ikut yang ambil pandangan ayat dia jadi mustamal macam tu lah. Kan, dan najis. Dia sebenarnya benda ni tak ada masalah apa pun. Darah ni kalau kita ikut dengan lebih mendalam lagi tak ada masalah kita pakai macam tu. Tapi daripada segi sebab darah ni dia cukup sensitif dengan kuman apa semua tu. Jadi lepas kita sembelih, kita kena basuh. Tu cerita dah. Baik tuan sekalian. Okey. Yang ni ada video sikit, boleh kita tengok. Yang ni lagi syok tuan sekalian. Lepas ni tuan-tuan jangan ragu-ragu makan ayam. Tuan-tuan tengok tu, ya Allah. Dia sembelih lagu tu, dia lempak pum lagu tu ya. Yang kau ni kami tangkap gemak dia boleh tanya masuk TV kah dia lah. Dia bukan orang sini dia orang mana kita pun tak tahu. Dia rak gitu, dia lempak pum gitu. Tengok.
Dia sembelih, bukan tak sembelih, sembelih entah sembilan. Dia kata kita ada sembelih. Tapi lagu itulah keadaan dia. Allahu Akbar. Kan, kalau kita duk mengaji ni, orang tak bagilah sebab mati tu bukan pasal sembelih kan, mati tu pasal dia lemah, lagu tu lah. Tapi hak mai ke sini dah, kita mana nak tahu ayam tu lemah ke tak, betul tak? Mana nak dan tanya. Bila kami turun tu, mereka pun semua muka, tuan-tuan hak duk jaga ni semua gangster pun semua jaga, mereka jaga kan, oi kita nak turun pun. Okay. Boleh kot nak cukup lah, cukup sikit-sikit. Saya pergi balik lagi tak makan ayam, mampus saya. Penaga ni berlambak ayam pasal orang tak makan. Anda nampak? Ada terjumpa macam ni, halqum dia tidak terputih. Kan kita kalau kita belajar dalam kitab fiqh, tengoklah kita Matla'ul Badrain ke, kita duk mengaji kan. Kan dia ada dua urat, satu urat mari dan juga satu urat halqum. Kan urat mari ataupun orang penaga dia panggil mareh kan. Imareh dia panggil. Pandai pula pibuh imareh. Sejak bila benda tu ada sistem imareh pula? Kan imareh dia kata, jadi dua benda tu wajib kita putih. Dan orang kata apa? Wadajain, urat darah kiri kanan ni ataupun disebut sebagai apa, kerotat dan juga jugular vein. Kan ni darah ni yang tu sunat saja. Tapi kalau kita tarik daripada tepi tu, yang tu pun akan secara automatik terputih ketika mana dua urat halqum dan juga mareh. Hak ni tuan-tuan sekalian, halqum dia tak putih. Bila halqum tak putih, janganlah boleh makan, tak boleh makan. Tak boleh makan lah, benda tu jadi bangkai, benda tu haram. Kan. Tapi bila dah potong kepala kat kita, dia tanya, kepala mau? Tak mau, pum dia potong. Tak jumpa lah benda ni. Okey kan. Baik, kita tengok yang ni. Ada satu lagi video. Yang ni dia main sebelah tu. Dia kepak kepala, dia sebelah hop. Kepak hop, dia pusing kepala, dia kepak ke dia. Kita tengok. Kita tengok dia, kita berisau. Saya pun takut orang penaga, bukan orang penaga kan dia kan. Dia pun tengok dengan kita dengan pegang pisau apa semua. Saya ada ingat Hak Hogan ke apa. Yang ni bukan nak naikkan dia, bukan dia, cuma kita nak tunjuk tata cara perbuatan. Yang tu lah yang tak kena dia. Kita maaf sebut lah. Kita tengok. Yang ni nanti dia akan masuk ke dalam ayam panas. Dia masuklah ayam panas. Dan ayam panas tu pun kalau dia perlu tukang. Kalau ikut hukum daripada segi halal ni, dia perlu tukang ayam tu. Ni dah kadang-kadang ayam tu sampai pekat tuan sekalian. Ayam tu sampai pekat. Dia naik daripada ayam tu, dia pasembung ya. Dia pasembung ayam putih ya. Lepas tu buang bulu macam tu lah. Dia masuk dalam, mau mengata apa? Macam mesin basuh lah kot kan, masuk dalam tu, pum, dia keluar main ayam bogel tu lah kan, dah tak ada bulu semua. Ok tuan, ini pengalaman saya. Ok, baik. Ni ayam yang dicucuk, ada berlaku tuan sekalian. Baru ni ada ayam, kita turun pergi salah satu pasar raya yang baru buka, ada isu kawan tu pipi tengok ayam tu tak putih, rupanya pergi cucuk je. Kita turun. Ni untuk itik. Cucuk lah atas sekalian. Kita tengok tu hak atas belah tu. Hak tu yang panas tu. Sampai ayam panas tu dia jadi melekat ayam panas tu. Penuh dengan darah. Allahu Akbar. Yang ni lah benda yang diperbuat ketika mana kita duk tidur malam. Lepas mula pukul 12, habis pukul 5 pagi. Kan? Kita pukul 6 baru kita keluar pergi market. Betul-betul. Kan? Kita mana nak sedar, mana nak cek semua ni dah. Kita tengok tu, bila cek banyak yang tak putih dan sebagainya. Tu, yang tu kira putih kata sekalian. Dia tak putih kan, walaupun dia menggunakan pisau, dia tak putih. Syarat dia wajib putih. Kan. Lepas tu pula kalau tak putih macam tu, kita boleh pergi tarik menggunakan tangan? Tak boleh, dia kena guna pisau ya. Kan, tengok-tengok tak putih, pup dia pergi tarik. Kan, tarik guna tangan memanglah putih, tetapi tangan kita bukan alat. Tangan kita ni bukan orang kata apa, pisau yang digunakan. Tu benda tu jadi haram. Dan telur tak basuh punca keracunan makanan. Tapi tak apa, mekok penaga ni semua telur basuh kan. Turun ni telur yang tawang sudahlah kan. Nama tu kotiau telur basuh. Orang pakai timpa api dia kata telur basuh. Dia kata ni rupanya tak tahulah telur siapa yang basuh.
Baik, Allahu Akbar. Boleh nak? Okey, kenal pasti logo. Kita tengok sikit. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok banyak kan atas tu kan? Hak mana tuan-tuan nampak yang hak diguna pakai yang di bawah tu saja. Kan? Tuan-tuan tengok hak atas sekali belah kanan tu, halal tu pun memang tak pakai dah. Kalau tuan-tuan tengok jangan duk ambil lah. Walaupun dia kata ada tanda halal ni. Yang ni tanda halal ni lah yang orang duk guna. Kan baru ni yang kesihatan dan juga majlis bandaraya dia turun 3 kelang risik, kelang kicap, kelang apa yang masuk TV baru ni. Lepas tu mereka pula kata ada logo halal apa semua. Mereka guna logo halal tu lah. Orang pun tiba bahagian pengurusan halal, kami kena ni apa ni hampa tak pergi tengok langsung. Memang mereka bukan pemegang sijil halal. jadi kita tak ada orang kata tak ada autoriti untuk kita nak turun sebab dia bukan premis kita. Melainkan kalau ada aduan boleh kita tunjukkan kad pegawai perihal dagangan yang tu bolehlah kita turun. Kalau ada aduan ni tak ada, depa terus buat serbu, depa kata ada halal depa kata ni. Orang luar pula kata ada halal tapi halal tak buat kerja duk makan gaji buta. Saya kena gaji buta. Pilihan Allah buta yang saya kena. Tu masalah. Okey, boleh tengok tuan-tuan yang tu spesifikasi dia lah tu. Tuan-tuan tengok cara nak kenal tu, bintang berbucu 8 di tengah-tengah bulatan, perkataan Arab, halal di tengah bintang, diikuti dengan tulisan halal yang center duduk tengah-tengah. Lepas tu bulatan logo dia kan tulis Malaysia lah, Malaysia. Tuan-tuan tengok betul-betul, jangan tengok dia tulis Malaysia ke, dia bukan Zaid tapi dia guna sin ke, yang tu pun tidak terpakai. Kan orang kata autentik ataupun aslinya logo halal yang tu tuan-tuan sekalian. Okey. Ni di antara logo-logo halal lebih kurang 42 negara yang ada logo. Logo ni. Kan kita dapat kadang-kadang daripada Singapura dia keluar main makanan tu tapi ada logo halal Singapura. Boleh makan, tak boleh makan? Tuan-tuan tengoklah dekat sini. Kan dia dalam directory halal tu dia ada. Kita boleh check. Yang kata CB, yang kata orang kata apa halal daripada Thailand ke, yang banyak masuk Singapura, Thailand, Indonesia, kan Majlis Ulama Indonesia, tu dia antara logo halal. Tuan-tuan tengok tu. Ni dekat ni, saya buah nak panah ni, tuan nampak ni, nampak ni. Yang ni adalah Majlis Ulama Indonesia, MUI. Tu logo halal daripada Indonesia lah, tak ada masalah. Kan kita duk beli apa minyak angin ni apa kan, minyak angin kita duk pakai tu. Jadi itu daripada tu lah tuan. Jenis macam ni tak ada lah, ni memang tak boleh halal lah ni. Ni pun ni minta maaf sebut tuan-tuan tak perasan kot lah. Tak apa, yang dah bagi perasaan lah. Yang ni tuan-tuan tahu benda apa? Yang ni kaf waw nun dal waw mim. Faham? Lambat kan, kata suka jawi rupanya lambat. Internet lambat, tak apalah, internet lambat tak apa. Tanya Ustaz Zuhairi tu apa tanya. Tuan nampak tak? Yang ni tuan-tuan tengoklah dekat botol kuning tu, dia ada halal bawah tu. Tetapi sayangnya dia letak apa dia? Pok atas tu. Tak ada. Yang ni memang depa saja bubuh. Kan. Dan benda ni pun tuan-tuan boleh telefon KPDN ke ataupun telefon bahagian pengusaha halal boleh buat aduan kalau jumpa benda-benda macam ni lah. Baik. Kalau tak ada halal macam mana pula Ustaz? Kami nak makan pergi luar negara ni lagu mana? Tuan-tuan tengok ingredient ataupun ramuan dia dulu. Ada tak ada ditulis pork ke, pig ke, tu kena tengok bacon ke apa, yang tu tuan-tuan kena tengok tu. Kan makanan-makanan macam tu. Ni daging babi dan fishball diproses menggunakan peralatan yang sama. Kan daging babi betul fishball pun guna benda yang sama, alat yang sama. Kan ni pun di Malaysia kita. Yang ni di Kelang daging babi, di kantin Kelang yang ada halal. Yang ni depa memang murung tu sekalian. Jadi kita pun terus tarik sijil halal depa, kita tak bagi ya. Okey, berbola babi bercampur dengan mi. Makanan halal dan haram dilonggok bersama. Campur aduk babi dengan yang ni. Ni surabak tu. Kuih pau dipercayai inti daging babi dirampai. Jaga eloklah makan kuih pau ke apa semua tu. Ponti ke RNR kan ada kuih pau apa semua kan. Belek betul-betul. Kan tengok kuih pau, tanya daripada mana, nampak alamat pelik-pelik, tak ada logo halal apa semua, pergi cari hal lain lah kot. Kan. Baik, dalam
wen masakan, ni Royal Chef daripada guna yang ni lah untuk masakan nak bagi sedap. Kan kita buat apa nama buffet Ramadan dan sebagainya, hak mana hotel-hotel, tapi kebanyakan kita di Pulau Pinang hotel-hotel dah ada sedia halal. Dia suka buka kambing dah ke apa, sedap makan kan. Rupanya duduk lumuk wen kat situ. Ni kikoman ni apa nama, macam dia lebih kurang macam kicap dia. Lepas tu guna cuka, wine vinegar dan sebagainya. Yang tu di hotel lah dia suka guna ni balsamic vinegar kan, ni hotel lah. Tuan-tuan, kalau halal dia tak boleh ada kasbet dan sebagainya duduk di premis ataupun duduk dalam satu store yang sama. Kan, saya nak bagi faham tentang pi hotel. Kadang-kadang tuan-tuan tengok hotel ni ada jual arak, ada serve arak, tapi hotel ni ada halal. Sebenarnya halal yang mereka minta itu hanya pada kitchen dan juga tempat makan. Sedangkan untuk restoran mereka, tempat tempat kopi, kafe mereka tu, mereka tak minta halal. Yang tu ada arak lah tu. Tuan-tuan jangan duk silap pula. Kan, saya kata, saya pun dulu tu fikir macam tu. Sepatutnya hotel ada halal, daripada atas sampai ke bawah semua halal. Takkan dengan tempat-tempat tidur bantai nak cari bantai halal, lepas tu cari tahu lah. Kata dia fikir lagu tu, apa ni kata ni makan tang tu, tapi tang ni ada arak, siapa jadi macam ni? Kan, tapi sebenarnya mereka dah certified. Di sana lah ada halal, di sini tak ada. Dan barang yang ni tak boleh masuk sana, barang sana tak boleh masuk sini. Cerita dia macam tu. Boleh faham tak sekarang? Saja kita buka sikit. Okey, baik. Ini di antara cara tuan-tuan nak cari benda yang halal. Tuan-tuan boleh masuk www.halal.gov.my. Tuan-tuan boleh masuk ni, dia akan keluar macam tu. Lepas tu tuan-tuan pergi dekat search, dekat verify halal status ni, tuan-tuan klik je kat situ. Tuan-tuan tulis dekat situ, nak tulis apa? Contoh dia, nak tulis teluk masin. Tulis lagu tu. Bila tuan-tuan teluk masin tulis, kalau teluk masin yang ada kelang halal, dia akan keluar di bawah nama ni, nama syarikat yang ada teluk halal tu. Ni directory yang perlu kita tengok tuan sekalian. Jadi tak perlu ragu-ragu dah. Tuan-tuan pergi Tesco ke, tuan-tuan pergi mana-mana, tengok ni tulisan Cina ni kata, tapi ada logo halal, betul tak betul? Tuan-tuan ambil nama alamat dia, nama syarikat dia, tuan-tuan masuk dalam directory halal ni, www.halal.gov.my. tuan-tuan ambil, tuan-tuan tengok apa dia panggil cincau ke, contoh lagu tu. Okey, tuan-tuan tulis dalam tu nama syarikat tu. Syarikat tu nama Tian Chiong ke? Tuan-tuan tahu syarikat Tian Chiong? Pernah dengar syarikat Tian Chiong? Syarikat tu yang kita duk makan Allahumma salli ala Muhammad, rupuk snack yang budak ada warna putih, lepas tu budak ada sayap apa nama tu? Muruku ikan. Apa sana? Tuan-tuan macam duk makan yang tu kan? Tu syarikat Tian Chiong tu. Tu syarikat yang ambil halal dah lama lah. Tuan nampak tak? Kita bagus punya duk kayu. Kan syarikat dia dekat Mak Mandin kalau kata silap saya. Kan tu kan. Habis tuan sekalian. Tu syarikat non muslim lah tu. Tapi ada halal lah. Kita dah turun di tempat dia, alhamdulillah dia follow kita tuan sekalian. Baik. Lepas tu syarikat Federal Oat yang dekat sini, yang kita duk makan oat gambar Kapten Kapai tu. Siapa yang diet tu dia makan yang tu gambar Kapten Kapai. Itu ada halal. Cuma baru ni kita tarik sijil halal dia. Kita gantung sijil halal dia. Pasal apa? Pasal dia tidak memberikan pelepasan kepada orang Islam untuk solat Jumaat. Yang tu pun kita tengok. Kan? Halal ni bukan daripada segi makanan aja. Jumaat pun hang kena bagi. Lepas tu hang kena sediakan surau dan sebagainya. Kita bagi tu tuan sekalian. Kan? Depa bukan tak bagi, depa bagi, tapi depa buat sistem rotation. Pasal nak kena jaga mesin depa tu, orang Islam, orang Melayu, orang Islam yang lelaki pandai jaga depa tahu. Jadi bila dah jaga tu, dia tak boleh tinggal mesin tu. Bila tak boleh tinggal, depa kena buat sistem rotation. Kalau minggu ni hang dah pergi Jumaat, minggu depan hang tak boleh pergi. Depa buat macam tu. Sebab Cina pun depa pun faham. Dia kata, itu bukan 3 kali kah baru tara boleh. Hang tahu pula 3 kali tak boleh. Ni mungkinlah ada kan Mufti Sepana Jaya abang mana duk pergi abang dekat dia. Tahu tak nak? Kita bukan itu macam itu ada orang cerita dia pula duk berdebat dengan kita. Tahu kan? Kita kata dah. Kita halal ni dia tak boleh lari daripada jawatan kuasa fatwa. Fatwa kata Jumaat memang kena pergi. Tak kira macam mana pun. Yang 3 kali berturut-turut tu hadis Nabi kita kan. Siapa tak pergi 3 kali, hati dia tu akan hitam apa semua. Rupanya hadis tu depa guna pergi syarah dekat Cina ni. Kan? Depa buka satu kitab kat Cina ni untuk abang tahu. Kami tak boleh. Macam ada satu kelang, tuan-tuan pernah minum air apa?
RO C Master kat dekat Bukit Tengah, Kelang dan tuan sekalian. Yang tu pun dia bagi pi, tetapi dia tidak bagi kepada warga luar, warga negara luar daripada Bangladesh yang Muslim. Yang tu dia tak bagi pi bagi Jumaat, dia bagi untuk orang apa, warga Malaysia yang pergi sembahyang Jumaat. Kita tak boleh, sama ada dia warga Malaysia ke warga bukan Malaysia ke, you kena bagi dia keluar. Oh, itu macam ke? Tapi kita suruh mereka keluar, mereka tak mau keluar, mereka duduk tidur lah kereta apa semua, itu hak mereka. Tuan-tuan nampak orang Melayu kita ni bila ada syarikat yang saya lagu duduk lajak, tak apa tuan-tuan. SB dah ni tak ada. Mampu dah saya, jangan buat aduan sudah, mampu saya ni. Lepas ni kena tukar PTA Burkina Faso, saya tak tahu. Dan kita pi apa nama, top management cerita sendiri. Oh yo, dia kata kita mau kasih kau untuk Jumaat. You kena kasih lah. Dah sekarang ni kita sudah kasih, kita sudah buat memo suruh pergi Jumaat, tapi dia tak mau pi. Orang Melayu kita tak mau. Dia kata daripada kami pergi Jumaat, baik kami kerja boleh dapat OT juga. Nampak tu sekalian? Ya Allah, hitamnya hati orang-orang yang macam ni. Orang lain duk perjuangkan pekerja-pekerja Islam Kelang, duk perjuangkan suruh pulang sembahyang Jumaat. Tuan-tuan nampak tak? Tokek bagi, ya apa, you boleh pergi, tak ada masalah. Sampai mereka extend hari Jumaat tu 1 jam yang kalau mereka balik pukul 5, pukul 6 mereka balik pasal nak bagi kelonggaran untuk orang solat Jumaat. Tetapi sayangnya orang Melayu sendiri yang tak mau pergi solat Jumaat. Oleh kita tak payah pergi, daripada kita pergi baik kita buat kerja, dia kata. Tak nampak tak? Allahu Akbar. Kita di sini duk panggil ustaz, duk hantam lah apa, duk bagi kat kita macam-macam. Tiba-tiba ada di kalangan umat Islam kita sendiri yang tak memperjuangkan soal ni. Allahu Akbar. Baik tuan sekalian, itu di antara dia anda apa ke? Yalah nilai yang nanti kan kicap berperisai cicak. Ada tak? Tuan-tuan mana nak pasal cicak duduk dalam tu betul dah? Duduk dalam kicap. Kita main tuang-tuang makan habis dah. Tengok-tengok bagus yang cicak-cicak duduk pernah. Masuk dalam perut dah. Ayam atas lantai, tuan-tuan tengok tu, minyak masak tuala wanita. Ada tak ada Allah sekalian? Oh, kena cek betul-betul benda ni. Kena cek betul-betul. Satu lagi, minyak ni dia ada 2. Satu minyak yang digunakan untuk penyembahan tu. Jaga. Kan ada satu kilang belah Tanjung lah, kami turun B, rupanya dia buat sekali, bukan buat sekali, dia buat dalam satu section tuan-tuan sekalian. Oh, kita kata you kena pisahkan. Dia kata tak, minyak ni bila semua orang minyak yang recycle, orang dah depa ambil minyak yang letak pakai, dia barulah depa buat untuk semayang punya minyak. Depa kata macam tu. Kita takut-takut hak semayang punya minyak tu lah dia memang tak main penaga. Sebab tu kita pun jadi semangat nak semayang kan, duk makan minyak semayang punya minyak kan. Kita takut macam tu. Jadi kita turun benda-benda macam ni tuan sekalian. Okey. Okey, cukup lah kot. Cukup lah tu. Lain kali ya. Nampak tuan-tuan pun semangat lain macam dah jangan. Saya lagi duk kepak siapa-siapa pula mampu saya. Baik tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Ini sebagai mukadimah saya lah pada ni. Tak apa tuan sekalian, mungkin saya tak main aku, ini kali pertama dan terakhir kan, tak main aku insyaAllah. Baik tuan, yang ni saya cerita tentang ni lah, tentang pengalaman saya dalam bahagian pengurusan halal yang saya baru pindah mai ke sini. Ni saya buat kerja dulu yang tu lah. Itulah kerja-kerja yang saya buat. Sebab tu saya ceritakan berdasarkan kepada pengalaman dan apa yang kita temui. Baik, terima kasih banyak kepada Tuan Haji Omar bin Abdullah selaku pengurusi yang memberikan masa kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian yang sudi untuk mendengar celoteh daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan dan ketelajuran diri saya sendiri. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa, diizinkan Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.